Adakah kalau kita ikut mazhab, kita tak ikut Nabi? Sebab zaman Nabi mana ada mazhab? Tak ada, tidak ada pernah ada ulama ke yang mengisytiharkan pintu ijtihad tertutup. Pintu ijtihad sentiasa terbuka. Persoalannya kita mampu ke tidak berijtihad. Kalau kita mampu berijtihad, memang kita sebenarnya tidak boleh bertaklid dan tidak ada keperluan pun untuk berijtihad pada zaman Nabi, betul tak? Para sahabat kalau tak faham apa-apa terus jumpa Rasulullah, tanya Rasulullah, Rasulullah terus bagi jawapan dan mereka terus mengamalkan. Dia persoalan mazhab ni kita kena tengok dia punya maqasid dia. Kenapa perlunya mazhab? Kenapa perlunya mazhab? Tak kiralah mazhab fiqah ke, mazhab akidah ke, khususnya mazhab fiqah lah. Mazhab fiqah. Sebab dalam akidah, para ulama akidah mengatakan akidah dia tak boleh bertaklid. Dia kena ada akidah yang jazim, kena akidah yang muwafaqah lil haqiqah, kena kuat, kena selari dengan hakikat dan kena ma'ad dalil, kena ada dalil. Tapi dalam fiqah, kita dibenarkan untuk bertaklid kepada ulama-ulama yang muktabar. Kerana apa? Kerana isu mazhab ini adalah isu berkaitan dengan hukum-hukum syarak, hukum-hukum fiqah yang far'iyah sifat dia, yang dia bukan usul. Yang usul kita tak ada masalah kan? Sembahyang maghrib 3 rakaat, ada tak mazhab yang berbeza? Tak ada kan? Kalau ada orang Jalabu sembahyang maghrib 5 rakaat, dah lama dah kita halau daripada masjid ke daripada surau kan? Yang bab-bab usul dalam fiqah itu tidak ada masalah. Yang berlaku mazhab ini kerana adanya perbezaan dalam ijtihad ulama yang bersifat cabangan. Yang bersifat cabangan. Dan dalam kaedah para ulama mujtahid fiqah yang terkenal seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain ulama-ulama yang datang selepasnya, mereka ada kaedah-kaedah yang berbeza dalam mengistinbatkan hukum, dalam mengeluarkan hukum, dalam memahami Al-Quran, memahami hadis, dilalah Al-Quran dan dilalah hadis itu. Dan kaedah inilah yang akhirnya menyebabkan ada perbezaan dalam kalangan mazhab-mazhab. Paling kurang ada 4 kan? 4 mazhab. Jadi kita orang yang bukan mujtahid, bukan orang yang mampu untuk mengeluarkan hukum terus daripada sumbernya, Quran dan hadis, kita tidak akan mampu untuk melakukan ijtihad kita sendiri. Maka kita diwajibkan sebenarnya untuk mengikutlah ijtihad imam-imam mazhab yang besar ini. Jadi sebab itulah bab-bab mazhab ini mahu tidak mahu kita kena akui bahawa sebagai orang yang bukan mujtahid, kita memang wajib untuk mengikut ulama-ulama yang muktabar, mengikut mazhab-mazhab tertentu. Mengikut mazhab-mazhab yang tertentu. Ada pula orang kata, oh kalau macam tu tertutuplah pintu ijtihad Ustaz. Tak bolehlah kita berijtihad, jadi orang Islam ni jadi jumud lah, jadi sempit, tak boleh ijtihad. Tak ada, tidak ada pernah ada ulama ke yang mengisytiharkan pintu ijtihad tertutup. Pintu ijtihad sentiasa terbuka. Persoalannya kita mampu ke tidak berijtihad. Kalau kita mampu berijtihad, memang kita sebenarnya tidak boleh bertaklid. Itu juga kaedah dalam usul fiqh. Kalau kita mampu berijtihad, kita tak boleh ikut mana-mana mazhab. Tapi persoalannya kita mampu ke tidak berijtihad. Jawapannya pasti kan? Ada kau yang kat sini yang boleh berijtihad? Angkat tangan sikit. Tak boleh. Jadi kita ni mahu tidak mahu kita kena ikut mana-mana mazhab. Okey, persoalan Ustaz Azlan tadi, bolehkah kita ikut mazhab ni, lepas tu esok kita ikut mazhab ni, lepas tu kita lompat mazhab ini bulan depan, ataupun nak nikah kita pakai mazhab ni, bab lain kita ikut mazhab ni. Yang ini pun sebenarnya kita kena fikir secara akli pun boleh ada jawapan dia. Dalam kita berijtihad tadi kan, ada kaedah,
kaedah-kaedah itulah yang membolehkan satu-satu ijtihad itu dia bersifat konsisten. Dia tidak tak konsisten ni makna kejap macam ni, kejap macam tu. Para ulama mujtahid yang besar seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ni mereka ada kaedah-kaedah yang konsisten. Maknanya kalau diikut cara tu, maka untuk kes-kes yang lain dia akan ikut cara tu juga. Sebab itu mazhab Syafi'i misalnya dia agak ketat dari sudut menggunakan dalil naqli. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Sebab itu mazhab Hanafi dia ada fiqh iftiradi, dia ada fiqh yang bersifat andaian-andaian, sebab dia lebih longgar dari sudut mengambil kaedah akliyah dan nakliyah itu. Tapi sebab itu mazhab Syafi'i ketat, termasuklah bab nikah. Kan? Kena sebut tu aku terima nikahnya sampai habis tu. Tak boleh main aku terima on je lah, boleh je lah tu. Kan? Zaman sekarang bila kadi kata aku nikahkan kau panjang, kadi cakap dia okey tu on je lah. Boleh je lah. Tak boleh. Dia kena ulang istilah nikah tu pun dia kena sebut. Itu semua telah diijtihadkan dalam mazhab. Sebab apa? Sebab ada dia punya konsistensi dia tu. Cara kaedah yang telah tersusun dalam mazhab Syafi'i. Itu yang menyebabkan kita tak boleh main lompat-lompat. Kalau kita lompat-lompat ni maknanya kita kejap longgar, kejap ketat, kejap ni. Jangankan dalam agama, dalam bab undang-undang pun, kan? Kita lalu kat Seremban kita kata, tak apalah saya hari tu dekat Mesir okey je semua berjalan. Main langgar semua je, saya nak ikut undang-undang Mesir lah. Tak boleh, lalu kat Jalabu ikut Jalabunya undang-undang lah. Kalau kita orang Malaysia, kita ikut undang-undang Malaysia. Kalau kita dekat negara lain, walaupun berbeza dengan undang-undang Malaysia, kita tetap kena ikut undang-undang negara tersebut. Sebab dia telah disusun. Undang-undang tu disusun dengan kaedah-kaedahnya yang telah tertentu. Sama dengan mazhab. Sebab itu dari segi adabnya, tak boleh main lompat-lompat mazhab ini. Kita kena konsisten. Dan itu yang menyebabkan kita lebih berwibawa kalau kita mengikut secara tersusun dan sistematik setiap fatwa, setiap ijtihad yang dibuat oleh ulama-ulama mazhab yang kita pegang. Yang kita pegang. Jadi itu sebabnya tak boleh main pindah-pindah mazhab. Dan itu juga menunjukkan kadang-kadang kita nak ambil jalan mudah. Selalunya kalau kita main lompat-lompat mazhab ni, ada kecenderungan kita ini akan mencari mana hukum yang paling mudah untuk kita. Tak boleh dalam beribadat ni kita kena disiplin. Kita kena disiplin. Sebab asas kepada ibadat ialah ketaatan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena ada disiplin. Kita tidak mampu untuk mengistimbat sebagaimana para ulama, para mujtahid, maka kita hormati apa yang telah diputuskan oleh para ulama ini dengan mengikutinya dengan taat. Kan? Adakah kalau kita ikut mazhab, kita tak ikut Nabi? Sebab zaman Nabi mana ada mazhab? Memanglah zaman Nabi mana tak ada mazhab. Sebab ulama-ulama mazhab ini hadir ataupun lahir selepas zaman Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada keperluan pun untuk berijtihad pada zaman Nabi, betul tak? Para sahabat kalau tak faham apa-apa terus jumpa Rasulullah, tanya Rasulullah terus bagi jawapan dan mereka terus mengamalkan. Tapi isunya ialah Islam ni bukan baru turun minggu lepas. Islam dah turun 1400 tahun lebih. Maknanya lepas habis zaman Nabi itu datang zaman-zaman yang ada cabaran-cabarannya yang tersendiri dan ada isu-isu yang tak ada pada zaman Nabi. Yang itu yang perlu diijtihadkan, difatwakan. Dan begitulah sejarah timbulnya mazhab. Dan sebab itulah kita tak boleh kata kalau kita ikut mazhab, kita tak ikut Nabi. Kalau kita ikut mazhab, kita tak ikut Nabi. Kerana apa? Kerana semua mazhab itu merujuk kepada Nabi. Semua mazhab itu merujuk kepada Al-Quran. Mazhab Syafi'i pun berasaskan Quran dan hadis. Mazhab Hanafi pun berpandukan mazhab dan hadis. Quran dan hadis. Cuma kaedah tadi, kita sebut kaedah. Metodologi. Itu sedikit berbeza-beza dan sebab itulah sebahagian daripada ijtihad
ulama-ulama mazhab itu berbeza. Jadi tak perlulah kita berbalah, bergaduh, kenapa dia berbeza, saya nak satu saja. Sebab itu merupakan fitrah sejarah dan bukan dalam agama, dalam akidah sahaja, dalam semua bidang macam tu. Kalau ekonomi pun, cuba baca, siapa belajar ekonomi, ada mazhab-mazhab ekonomi dia. Ada ulama-ulama ekonomi dia. Adam Smith lain dia punya metodologi ekonominya. Nanti scholar yang lain ada pula yang lain. Undang-undang pun macam tu juga. Jadi dalam agama Islam pun disebabkan tidak ada mungkin jawapan pasti daripada Quran dan hadis dalam hal-hal cabangan, maka sebab itu timbulnya mazhab. Dan untuk kita orang awam menyelamatkan diri daripada terkeliru berkaitan dengan hukum hakam, sebab itu kita diwajibkan untuk mengikut mazhab dan mengikuti apa yang telah ditentukan oleh para ulama mazhab. Terima kasih.